Kalaulah saya bertanya, apa tujuan anda mengambil hibah takaful? Saya pasti ramai yang jawab untuk selesaikan hutang, kalau takut tak sempat nak bayar. Dan tak kurang juga yang ambil hibah takaful sebab dia harapkan bila dia meninggal nanti, pasangan akan gunakan duit tersebut untuk besarkan anak-anak. Tapi tahu tak anda, kalau anda ambil takaful secara hibah, semua itu mungkin menjadi angan-angan dan janji-janji kosong. Sebab apa? Sebab ikut hukum dan undang-undang, penerima hibah takaful tak perlu pun untuk buat tu semua. Sebab duit itu, duit yang diterima daripada pampasan takaful tu sebenarnya menjadi hak milik dia 100%. Terpulang pada dia nak buat apa. Macam mana tu? Anda dah subscribe takaful berjuta-juta ni, tak selesai juga masalah-masalah anda. Sebenarnya ada cara, tapi ramai orang tak tahu. Mari saya kongsikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Anda pernah dengar tak cerita seorang suami ni dia hibahkan pampasan takaful kepada isteri. Bila dia meninggal dunia, si isteri ni dapat sebanyak RM1 juta duit pampasan. Tapi tuk-tuk selang beberapa bulan selepas kematian suami tadi, isteri tu berkahwin lain. Duit hibah takaful yang bernilai 1 juta tu digunakan bersama suami baru untuk enjoy pergi honeymoon dan pergi berjalan-jalan. Sedangkan hutang-hutang arwah tak dibayar. Anak-anak pula diserahkan kepada mak dan ayah arwah. Yelah, kalau ikutkan hukum, memanglah isteri tu tidak perlu menanggung anak-anak sebab wali dan penjaga kepada anak-anak ini adalah keluarga arwah suami. Jadi kat mananya bila orang cakap hibah takaful ni untuk bayar hutang dan untuk jaga anak-anak? Bila kita bercakap mengenai takaful, sebenarnya terdapat dua pilihan asas untuk menamakan penama di takaful. Iaitu pertama, penama sebagai wasi, iaitu sebagai pentadbir dan pemegang amanah. Dan yang kedua, penama sebagai penerima hibah. Ni ramai dan orang buat, dan ini yang paling popular sekarang ni. Kalau anda pilih penama itu sebagai wasi ataupun pentadbir, maka antara tugas utama penama ini adalah untuk selesaikan hutang anda. Jadi jika anda betul-betul nak pastikan hutang anda diselesaikan melalui takaful anda, maka anda perlu memilih penama itu sebagai wasi. Jadi hutang yang perlu diselesaikan adalah pertamanya hutang dengan Allah. Seperti bagi mereka yang tak menunaikan haji lagi, ia dianggap hutang. Ataupun ada zakat-zakat dan tidak dibayar. Dan juga orang kata fidyah lah. Fidyah kalau kata macam kita masa muda-muda dulu tak habis ganti puasa, ada bayaran fidyah yang perlu dibayar. Dan juga hutang kepada manusia. Hutang manusia ni sekecil-kecil seperti bil telefon, bil elektrik, bil air, dan pinjaman seperti pinjaman peribadi, pinjaman perubahan dan sebagainya. Tugas penama ini juga adalah untuk membahagikan pampasan takaful itu kepada waris-waris yang berhak, sama ada secara kiraan faraid ataupun melalui muafakat atas persetujuan waris-waris. Dan juga penama ini juga bertanggungjawab untuk memegang bagi pihak anak bawah 18 tahun. Yalah, sebab kalau ikutkan anak-anak kecil ni, mereka tidak mempunyai kapasiti untuk memegang harta dari sudut undang-undang. Mungkin penama ini perlu membuka akaun bank bagi anak bawah 18 tahun ini, dan dia penama tersebut sebagai pemilik akaun itu. Manakala jika anda pilih penama sebagai penerima hibah, penama tersebut merupakan penerima mutlak pampasan tersebut. Jadi apa yang nak dibuat dengan duit pampasan tersebut terpulang pada penerima itu sendiri. Maksudnya dia nak gunakan untuk apa, terpulang pada dia lah. Sebenarnya penamaan sebagai penerima hibah ini baru sahaja dibenarkan bagi takaful pada tahun 2013, iaitu menurut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam IFSA 2013. Sebelum ni penamaan hanya boleh dibuat mengenai kaedah wasi sahaja, iaitu kaedah pentadbir dan pemegang amanah. Jika anda mengambil takaful bagi tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi,
iaitu seperti untuk membayar hutang ataupun supaya pasangan anda menggunakan duit tersebut untuk besarkan anak-anak. Tidak cukup sekadar anda membuat penamaan secara hibah di sijil-sijil takaful anda. Penamaan secara hibah di takaful ni hanya bersifat ringkas, iaitu memberi pampasan terus kepada orang yang anda mahu. Satu perkara yang anda betul-betul kena faham, bagi syarikat takaful ni, bila dia dah rilis bayaran kepada penama, syarikat takaful dah tak terikat daripada sudut penggunaan. Dia tidak lagi menanggung sebarang liability. Jadi waris-waris tak boleh dah pergi menuntut kepada syarikat-syarikat takaful ini berkaitan dengan siapa yang menerima pampasan takaful tersebut. Jadi anda sebagai pemilik sijil takaful, anda harus faham dengan jelas kaedah-kaedah pewarisan pampasan takaful ini. Bagi tujuan pemberian pampasan selain pada pemberian mutlak ataupun pemberian ringkas kepada penerima, anda perlulah menggabungkan dengan kaedah pengamanahan, iaitu hibah dengan pengamanahan, atau ringkasnya disebut sebagai hibah amanah. Kaedah hibah amanah ini anda boleh mengamanahkan kepada sama ada individu ataupun kepada syarikat amanah. Maksudnya sini, kalau kata arah anda menggunakan kaedah individu, maka anda perlu menghibahkan kepada individu tersebut, dan individu tersebut diikat dengan satu surat dipanggil surat ikatan amanah, di mana surat ikatan amanah ini adalah di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Penerima hibah tadi perlu ataupun wajib melaksanakan arahan-arahan yang disebut di dalam surat ikatan amanah tadi. Ataupun sekiranya anda nak lebih baik lagi, anda boleh menghibahkan kepada syarikat amanah. Tapi kaedahnya adalah menggunakan kaedah penyerahan hak mutlak ataupun disebut sebagai absolute assignment. Ada juga syarikat-syarikat menggunakan deed of assignment, macam-macam nama lah, tapi dengan secara ringkasnya, anda menyerahkan takaful anda kepada syarikat yang berstatus syarikat amanah ataupun trustee. Dalam masa yang sama juga, syarikat ini perlu diikat dengan surat ikatan amanah bagi mengikat syarikat tersebut untuk melaksanakan hasrat dan tujuan anda. Contoh-contoh penggunaan hibah amanah ini adalah untuk membayar hutang seperti yang kita bincangkan dari awal tadi lah, ataupun supaya duit itu digunakan untuk menjaga anak, dan juga sebagai bantuan untuk menjaga ibu bapa kita bila kita tiada nanti, dan juga boleh digunakan untuk membuat sedekah ataupun amal jariah. Dan kaedah hibah amanah ini boleh dibuat secara pemberian berkala. Maksudnya kita berikan kepada waris-waris tersebut sedikit demi sedikit, sama ada ikut bulanan ataupun ikut tahunan. Yalah, kalau kita bagi sedepuk terus bahaya kepada penerima itu sendiri. Kalau kata dapat 1 juta, kadang-kadang kita takut nilai itu terlalu banyak, dia menimbulkan risiko kepada penerima itu dimanipulasi, ditipu, dicuri dan sebagainya. Kalau tiada penamaan langsung, macam mana pula? Okey, kalaulah kata takaful itu tidak dibuat penamaan langsung ataupun penamaan itu terbatal atas sebab-sebab yang tertentu, maka pampasan takaful itu akan diserahkan hanya kepada wasi ataupun pentadbir harta pusaka. Siapa pula lah wasi atau pentadbir harta pusaka ni? Okey, secara umumnya ia adalah waris-waris yang perlu memohon satu surat yang dipanggil surat kuasa, sama ada di Mahkamah Tinggi Sivil ataupun di Pejabat Pusaka Kecil ataupun di Amanah Raya Berhad, yang bergantung kepada sama ada pusaka si mati itu secara keseluruhannya, adakah dia pusaka besar ataupun pusaka kecil ataupun pusaka ringkas. InsyaAllah saya akan kongsikan perkara ini dalam siri video yang lain. Jadi sila subscribe ke channel ini, sebab wasi dan pentadbir harta ini sangat-sangat diperlukan, bukan sahaja disebabkan oleh takaful yang tiada penama, ia juga wajib kepada harta-harta lain yang tiada penama seperti akaun bank, unit trust, rumah, kereta, saham perniagaan dan sebagainya. Ingat, harta anda biar jadikan pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita berjumpa kembali.